Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kewangan Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun telah membuat semakan terakhir buku Belanjawan 2026. Belanjawan Negeri 2026 bertemakan memacu pembangunan kesejahteraan rakyat diutamakan akan dibentang di Dewan Undangan Negeri Jumaat ini. Buku Belanjawan 2026 diserahkan oleh Setiausaha Tetap Kementerian Kewangan Sabah, Datuk Sofian Alfian Nair bersama Timbalan Setiausaha Tetap Pembangunan Chi Shock Ting disaksikan pegawai-pegawai kanan kementerian. Hadir sama Pembantu Menteri Kewangan Datuk Ben Chong dan Datuk Muhammad Ishak Ayub. Majlis penyerahan buku belanjawan ini menandakan langkah terakhir sebelum dibentang 3 petang esok. Belanjawan 2026 merupakan persediaan kerajaan negeri memastikan pembangunan dan kesejahteraan rakyat terus menjadi keutamaan. Sementara itu, upacara mengangkat sumpah ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Sabah ke-17 dijadual berlangsung 10 pagi ini. Disusuli mesyuarat pertama Penggal Pertama Dun Sabah ke-17 yang berlangsung selama 3 hari bermula 15 hingga 17 Disember ini. Persidangan kali ini tertumpu kepada perbahasan ke atas ucapan bajet 2026 oleh ahli-ahli Dewan serta rang Undang-Undang Perbekalan 2026-2025, bacaan kedua dan ketiga oleh Menteri Kewangan Sabah. Belanjawan Sabah 2026 yang dibentang petang Jumaat ini dijangka memberi fokus kepada pembangunan infrastruktur dan kebajikan rakyat selari dengan kesinambungan Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ 1.0. Pensyarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UMS, Profesor Madya Dr. Lee Kuok Tiong berkata, belanjawan merangkumi pelan pembangunan sedia ada serta isu berbangkit lain. Sektor pendidikan dijangka menerima tumpuan termasuk penyediaan bantuan kewangan, biasiswa serta sokongan berterusan kepada pelajar sekolah dan institut pengajian tinggi. Saya percaya bajet 2026 ini merupakan kesinambungan kepada SMJ 1.0 di mana pelan-pelan pembangunan khususnya isu-isu yang berbangkit selama ini dan juga saya percaya isu pendidikan juga pastinya akan mendapat perhatian. Beliau menyatakan demikian selepas program bicara eksekutif Dinamika Politik Sabah Pilihan Raya Umum Dun Sabah ke-17 dan pasca Pilihan Raya Anjuran Majlis Keselamatan Negeri Sabah tahun 2025 di kampus Intan Sabah. Hantar laporan prestasi setiap 3 bulan kepada Ketua Menteri. Itu arahan kepada semua Ketua Pegawai Eksekutif CEO, Pengurus Besar Kumpulan dan Pengurus Besar Syarikat Berkaitan Kerajaan GLC dan Badan Berkanun di Sabah bermula tahun depan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Noor berkata, kerajaan negeri perlu menerima maklumat tepat tentang kemajuan projek, kedudukan kewangan dan keberkesanan perkhidmatan yang disediakan. Justru, kedudukan mana-mana ketua agensi yang gagal menghantar laporan, tidak mencapai KPI atau menunjukkan prestasi lemah akan disemak semula. Mereka yang gagal mencapai KPI berisiko ditukar atau ditamatkan perkhidmatan. Datuk Haji Ji menyatakan demikian dalam kenyataan media selepas mempengerusikan mesyuarat Kabinet Negeri di Kota Kinabalu. Semua pemimpin GLC juga perlu menetapkan KPI yang jelas serta memastikan setiap projek mematuhi standard tadbir urus profesional termasuk integriti kewangan, ketelusan dan accountability kepada rakyat. Jelas Datuk Haji Ji, walaupun objektif GLC berbeza, sama ada berorientasikan keuntungan atau perkhidmatan sosial, namun semua entiti tetap bertanggungjawab menjaga komitmen, kecekapan dan integriti. Beliau yakin pemantauan lebih teratur akan mengukuhkan pelaksanaan Sabah Maju Jaya 2.0 dan memberi manfaat langsung kepada rakyat. Operasi khas polis bagi menumpaskan lumba motosikal haram di Keningau. 15 individu ditahan di Jalan Apin-Apin, Kilometer 4 pada awal pagi Rabu. Menurut kenyataan Ketua Polis Daerah Keningau Yampil Anak Garai, individu terbabit ditahan bersama 4 kenderaan pacuan 4 roda dan sebuah motosikal. Kesemua suspek kini disiasat di bawah Seksyen 421,
481 dan 813 Akta Pengangkutan Jalan 1987 termasuk memandu melulu, membahayakan pengguna jalan raya serta menyertai perlumbaan haram. Polis menegaskan tiada kompromi terhadap aktiviti lumba haram yang membahayakan nyawa. Justru tindakan tegas akan diambil terhadap semua individu terlibat. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan aktiviti lumba haram diminta menyalurkannya kepada pihak polis bagi membantu usaha membanteras kegiatan tidak bertanggungjawab ini. Sambutan Hari Warga Emas bukan sekadar untuk meraihkan mereka yang telah banyak berjasa kepada keluarga dan negara, malah satu peringatan kepada masyarakat agar bersedia menghadapi hari tua. Pengarah Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah, Jais Asri berkata, warga emas perlu diberi galakan agar kekal aktif dan sihat serta menikmati usia senja dalam persekitaran komuniti yang harmoni. Penganjuran sambutan Hari Warga Emas peringkat negeri antara platform untuk menggalakkan mereka bersosial dan mengetengahkan bakat masing-masing. Bila mereka aktif, mereka akan jadi sihat. Dan ini kita naklah warga emas yang sihat dan seterusnya mereka menua dalam persekitaran komuniti yang harmoni. Hari Warga Emas ni bukan saja diadakan sebagai meraihkan mereka, tapi satu peringatan kepada seluruh anggota masyarakat bahawa satu masa nanti kita akan jadi warga emas. Jadi kita bersedia dari sekarang. Jais ditemui selepas menjadi tetamu segmen ekspresi di Sabah FM. Tahun ini daerah Ranau dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Warga Emas peringkat negeri. Lebih 500 warga emas akan diraihkan dengan pelbagai aktiviti menarik yang akan diadakan di Dewan Masyarakat Ranau 18 Disember ini. Sambutan dijadual diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman dan Toh Puan Farida Tusin. Sabah FC menerima insentif RM100,000 daripada kerajaan negeri sebagai penghargaan atas kejayaan melayakkan diri ke final Piala FA 2025. Ia menamatkan penantian 27 tahun sejak kali terakhir ke final pada 1998. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, insentif tambahan yang lebih besar menanti sekiranya Sabah FC berjaya muncul juara pada aksi final 14 Disember ini. InsyaAllah kerajaan negeri di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji J akan memberi sesuatu yang lebih besar lagi lah kepada tim Sabah FC ini. Beliau ditemui media dalam sesi latihan terbuka Sabah FC di Stadium Likas Kota Kinabalu. Kerajaan negeri juga menyumbang 2,000 tiket percuma kepada warga Sabah bagi memberi sokongan padu kepada pasukan di Bukit Jalil. Sementara itu, Presiden SAFA, Datuk Syahilmi Yahya melahirkan keyakinan bahawa sokongan kerajaan dan penyokong bakal menyuntik semangat skuad badak untuk mencipta sejarah baharu. Kita amat berharap satu detik sejarah akan tercipta lagi pada malam 14 hari bulan Disember ini. Sabah FC akan muncul sebagai pemenang Piala FA tahun 2025 yang telah kita tunggu selama 30 tahun daripada tahun 1995 yang lalu. Sabah FC akan berdepan Johor Darul Takzim JDT pada aksi final Piala FA di Stadium Nasional Bukit Jalil Ahad ini. Baik, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina. Salam Malaysia Madani.